Assalamualaikum, nama saya Siti Mariam dan saya akan membentangkan tentang tajuk sumbang mahram. Terdapat kes daripada media masa di mana di Kota Bahru, seorang penjual ayam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini pada Rabu atas tuduhan melakukan sumbang mahram dengan adik ipar perempuan di bawah umur. Tertuduh yang berusia 33 tahun didakwa di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, bapa kepada 3 anak itu didakwa melakukan hubungan seks bersama adik ipar yang berusia 15 tahun 7 bulan. Kejadian didakwa berlaku di sebuah rumah di Sungai Durian, Kuala Krai pada 23 November lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 10 tahun sehingga maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwa terhadap tertuduh dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Abu Arsalna Zainal Abidin, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Pada prosiding itu, Abu Arsalna menawarkan jaminan sebanyak RM5,000 ke atas pertuduhan dengan seorang penjamin. Lelaki itu bagaimanapun merayu agar jaminan terhadapnya dikurangkan kerana perlu menanggung keluarga, termasuk anak sulung yang berusia 7 tahun dan juga seorang kurang upaya OKU. Definisi sumbang mahram ialah suatu pencabulan seks yang berlaku dalam anggota keluarga di mana perkahwinan sesama sendiri ditegah atau konteks Islam tersebut, atau juga perhubungan jenis antara seorang lelaki dan juga perempuan yang dilarang bernikah oleh adat dan juga agama. Konsep sumbang mahram mengikut pandangan Islam. Yang pertama ialah haram sebab pernikahan, iaitu mertua, anak tiri, isteri dan anaknya, yakni menantu, isteri ayahnya, 2 orang bersaudara atau perempuan yang dimadukan dengan saudara perempuan ayahnya atau anak perempuan saudaranya dan seterusnya berdasarkan pertalian mahram. Yang kedua ialah haram sebab keturunan, iaitu ibu, nenek juga ke atas, anak, cucu dan ke bawah. Saudara perempuan seibu sebapa atau hanya sebapa atau seibu sahaja. Saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara lelaki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Dan juga yang ketiga ialah haram sebab penyusuan, iaitu perempuan yang pernah menyusuinya ataupun saudara sepersusuan. Seterusnya kita akan masuk kepada part yang seterusnya, iaitu faktor berlakunya sumbang mahram. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan pakaian anak perempuan. Berkenaan dengan cara pemakaian anak perempuan haruslah dititik beratkan. Hal ini kerana ianya merupakan punca utama berlakunya sumbang mahram. Yang kedua adalah keperluan fisiologi dan psikologi. Jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi, maka ia akan menggugat keperluan psikologi, iaitu cara pemikiran dan berkasih sayang akan beralih kepada yang tidak sepatutnya. Ini tidak bermakna bukan keperluan seks saja yang perlu diberi perhatian, tetapi keperluan yang lain juga perlu diberi perhatian. Yang seterusnya adalah sikap isteri. Okey, sebagai seorang ibu ataupun isteri, dia tidak boleh terlalu leka dengan keperluan anak sama ada kecil atau remaja dan juga suami. Dia haruslah selalu berkomunikasi, berinteraksi secara baik dengan suami dan anak. Jika interaksi dan komunikasi hambar, ia boleh menjadi salah satu punca mendorong ke arah gejala yang tidak sihat. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan pergaulan anak dan bapa. Hubungan anak perempuan dengan bapa harus hanya setakat mana yang boleh. Dia tidak boleh tidur dengan bapa, kalau cium pun setakat dahi, sentuh tangan juga setakat yang boleh saja. Okey, jikalau seorang ibu tidak mendidik anak-anak tentang batas-batas pergaulan dengan bapa dan tidak memberitahu suami jika kelihatan bapa tu terlalu rapat dengan anak perempuannya, ia akan mendorong ke arah yang sumbang mahram ini. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pengaruh media sosial. Kita dapat lihat sekarang kebanyakannya cerita yang ditayangkan di media sosial dan juga kaca TV, kebanyakannya mempunyai unsur-unsur seksual. Ini adalah salah satunya yang mendorong individu untuk mempunyai keinginan seksual. Okey, yang terakhir sekali iaitu aspek sosioekonomi. Kebanyakan kes-kes sumbang mahram ni dilaporkan dia melibatkan keluarga yang mempunyai tahap ekonomi yang rendah. Okey, kedudukan rumah yang terpencil dari masyarakat sekeliling tanpa gangguan jiran atau pihak berkuasa akan memudahkan lagi berlakunya sumbang mahram di dalam sesuatu keluarga. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesan sumbang mahram. Okey, kesan sumbang mahram ni dia mempengaruhi 3 individu ini, iaitu kesan ke atas mangsa, kesan ke atas keluarga dan juga kesan kepada masyarakat. Seterusnya adalah cadangan bagi menangani sumbang mahram. Okey,
Yang pertama adalah mangsa yang terlibat dengan kes-kes ini haruslah membuat laporan kepada pihak yang berkuasa. Okey, yang kedua adalah meluaskan pemberian pendidikan keibu-bapaan kepada setiap individu. Okey, yang ketiga adalah menguatkuasakan undang-undang, dan yang keempat mengasingkan ibu bapa berperanan untuk mengasingkan tempat tidur anak-anak dan juga anak-anak dengan ibu bapa. Dan akhir sekali adalah menjaga hubungan antara lelaki dan juga perempuan. Sumbang mahram bukan saja diharamkan dalam ajaran Islam, tetapi dari segi perundangan negara Malaysia juga turut mengenakan hukuman berat kepada pesalah jenayah ini. Didapati terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan terjadinya sumbang mahram, dan kebanyakannya adalah berpunca daripada golongan lelaki yang kurang kefahaman dan amalan agama yang mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Perbuatan ini juga meninggalkan kesan yang buruk kepada mangsa yang menjadi igawan ngeri sepanjang hayat mereka. Keluarga yang terlibat juga akan berpecah belah dan tiada rasa kasih sayang yang sebenarnya lagi. Manakala masyarakat hidup dalam kebimbangan dan juga prasangka buruk terhadap pelaku sumbang mahram dan juga keluarga.